Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat no? Alhamdulillah. Baik, kita berhenti di hadis yang kalau yang saya tanda ni di muka surat, hadis yang ke-64, bab taqwa. Tengok no. Bab taqwa bukan bab muraqabah. Hadis 64 kan? 65. Oh, 64 dah. Hadis 65 no. Saya tanda 64. Tak apa, saya baca 64 pendek je. Qala musannifu, kalau tuan-tuan dah dengar hadis ni tuan bagi tahu. Dia skip hadis yang kelima. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ni pada Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, innallaha ta'ala yaghar wa ghairatullahi ta'ala an ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaihi, muttafaqun alaih. Baik, maksud dia sesungguhnya Allah Ta'ala ini cemburu. Dengar belum? Allah Ta'ala cemburu. Dan cemburunya Allah apabila datangnya seseorang itu melakukan apa yang diharamkan oleh Allah. Dah dengar ke belum? Dengar lah. Dengar kau bawa. Dengar lah no? Apa makna cemburu di sini? Jelas, betul lah tu je. Cemburu jelas lah. Tak apa. Allah Ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala itu cemburu, dan Allah Ta'ala sangat cemburu apabila seseorang itu melakukan dosa. Jadi ada dua cara ulama faham hadis ni. Pertama, hadis ni nak bagi tahulah Allah Ta'ala sangat-sangat melarang kita melakukan suatu perbuatan haram. Perumpamaannya macam seorang suami, dia cemburu lah kalau dia tengok seorang isteri dia sembang dengan lelaki lain, contoh. Ataupun dia tengok isteri dia naik kereta dengan lelaki lain ke malam entah ke mana. Ataupun dia tengok isteri dia naik motor dengan orang, cemburu. Cemburu tu wajib. Siapa yang tengok bini dia naik motor dengan lelaki lain, biasalah tu berdosa. Bukan dosa kecil, dosa besar. Orang inilah disebut sebagai dayus. Dia tak cemburu pun. Seorang isteri dia tidur dengan lelaki lain, dia tak cemburu. Pergilah tidur, aku pun tidur dengan perempuan lain. Kalau dia tak ada cemburu, maka dia apa? Dia berdosa besar. Inilah yang disebut sebagai dayus. Dayus ni lelaki yang tak ada cemburu, dia tak kisah anak perempuan dia tak menikah lagi. Orang lelaki duk ke bawa ke sana ke sini, bawa entah kemana 2-3 hari, tidur mana pun tak tahu, nanti balik. Dia tak cemburu langsung. Biarlah, biasalah orang muda. Berdosa besar. Berdosa besar. Dan tidak dapat bau syurga. Apa makna tak dapat masuk bau syurga? Lam yajid ra'iyatal jannah, saya sebutkan. Makna dia apa? Dia akan masuk neraka dulu. Sekalipun dia siapa? Dia ustaz, dia tu imam, rajin berzikir, ahli sufi, ahli tarekat. Tak heran bini hang ke mana, anak bapa hang ke mana, Nabi yang jamin hang neraka. Hang mesti pergi neraka dulu. Walaupun banyak ibadah yang lain. Pasal apa? Dia telah mengabaikan satu tanggungjawab suami ataupun satu tanggungjawab lelaki yang besar. Itu maksud cemburu. Orang cemburu ni dia tengok dia tak suka lah.
Tengok dia tak suka. Dia tengok dia tak bagi. Macam tuan-tuan larang anak perempuan tuan-tuan keluar dengan lelaki entah ke mana. Tuan-tuan mesti marah. Tuan-tuan marah bini tuan-tuan, kenapa keluar dengan lelaki ni. Pukul 1 malam baru balik entah ke mana, kita marah. Marah tu wajib. Allah Ta'ala lebih cemburu lagi. Allah Ta'ala sangat cemburu kalau kita melakukan apa? Bukan jealous kita dengan orang. Jealous, sangat cemburu kalau apa? Kalau kita melakukan benda yang diharamkan. Itu cemburunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma nanti kita bahas apa makna cemburu ni. Allah Ta'ala lah paling cemburu sekali, paling larang. Maksud cemburu ni kita larang. Jangan keluar dengan lelaki lain, jangan sembang dengan lelaki lain, jangan tidur dengan lelaki lain. Itu makna cemburu. Kita tak mau benda itu. Baik, sama juga orang perempuan cemburu. Orang perempuan lagi lah cemburu. Tengok suami, kalau suami menikah lagi satu, cemburu tak? Cemburu, sangat cemburu. Suami menikah yang ketiga, anak kahwin 3, yang dikatakan lagi cemburu. Cemburu benda yang memang lumrah manusia. Lumrah manusia dia ada cemburu. Jadi cemburu ni makna dia apa? Kita tak mau orang tu buat benda yang kita tak suka. Kalau seorang perempuan dia cemburu kalau dia tengok suami dia nyembang dengan janda belakang rumah. Dia rasa jangan buat, betul tak? Abang jangan buat. Dia tak selesa. Tuan-tuan pun sama. Tuan-tuan tak selesa, jangan duduk keluar dengan lelaki tu, sembang, bermain mata ke dan sebagainya. Kita cemburu. Tuan-tuan cemburu kalau tuan tengok bini tuan-tuan berpegang tangan dengan lelaki lain. Cemburu ke tak cemburu? Ke tuan-tuan redha? Bagus bini aku ni. Mustahil. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan manusia normal, tuan-tuan akan cemburu. Sama orang perempuan. Tengok suami duduk berpegang tangan. Tak payah pegang tangan lah kalau perempuan ni. Tengok suami duduk sembang dengan janda tu, duduk gelak ketawa. Bini tengok pada jauh. Hai bang ni duduk seronok sangat, duduk kat rumah diam je, main kedai janda, amboi pandai buat lawak pula. Cemburu tak? Cemburu. Silap kasut sampai kat kepala dulu. Pum sampai dah. Sebab tak mau abang jangan buat lagu tu. Sebab tu Ibnu Fura, seorang ulama ahli sunnah yang terkenal, dia kata cemburu di sini nak bagi tahu Allah Taala lah satu-satunya zat yang paling melarang kita, zajran, asyaddu zajran anil maharim. Allah Taala lah Tuhan yang paling melarang kita buat benda yang diharamkan. Nak faham ni, kalau pada manusia kita tak suka kalau bini kita buat lagu ni, anak perempuan kita buat lagu ni, ataupun isteri, suami buat lagu ni, kita tak suka buat. Itu makna dia. Baik, itu yang saya sebut kat tuan-tuan. Kenapa kita tak boleh makan babi? Pasal tak boleh makan babi? Saya ni lah. Pasal apa tuan-tuan tak boleh makan babi? Saya sebut dah tu, mesti ingat Haji. Haji, pasal apa tak boleh makan babi? Saya tak berani nak cerita balik, saya takut saya dah sebut. Pasal apa tak boleh makan babi? Memanglah haram, betul. Jawapan dia haram. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Babi binatang yang diharamkan dengan haram yang sangat berat, disebut dalam Quran. Tapi pasal babi itu haram? Sebab tu ada orang asli yang bermusuh Islam, dia kata makan monyet lagi suci daripada makan ayam. Monyet makan buah, ayam makan benda kotor kat bawah. Bagi dia lah. Tuan-tuan nak kata, okey, betul babi itu haram, tapi orang kafir tanya, kenapa tak boleh makan? Kita kata apa, ada satu jenis cacing lah, betul tak? Cacing tu masak tak matilah, bla 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 bla. Dia pun makan sihat lah. Yang banyak kat hospital, jantung tu sumbat, gaut, orang kita banyak, betul tak? Orang dia tuan-tuan pergi Bukit Larut tengok, ramai orang Cina yang kuat tu, dah tua larat naik. Larat kuat pada orang muda lagi. Siapa tuan-tuan? Di Pulau Okinawa di Jepun. Pulau Okinawa di Jepun. Itu pulau orang paling sihat di dunia. Negara orang paling sihat di dunia lah Jepun. Sihat walafiat. Pulau Okinawa pagi, petang, siang, malam makan babi. Pagi babi, tengah hari babi, malam babi, babi dan babi. Dan dia sihat. Macam mana tuan-tuan? Dia memang benda tu haram, tapi orang kafir akan tanya, orang bukan Islam akan tanya, pasal apa tak boleh? Dia makan sihat ni. Tuan-tuan tahu dulu di Beruas ke, di Setiawan ke Beruas tu, ada kedai mi hailam tu. Mi hailam. Satu kedai orang Cina, dia tak kata pun makanan dia halal. Orang Melayu punya ramai makan.
Setiawan ke Beruas, itu dekat-dekat itulah. Di Beruas tu, di Beruas. Punya ramai orang Melayu makan. Sampailah kawan saya bawa seorang cikgu Cina. Cikgu Cina ni bagus, cakap Melayu fasih. Cikgu Cina tu pergi makan, cikgu Cina tu pelik. Cikgu Cina kata, kenapa ramai orang Melayu dalam ni? Ada babi dalam ni. Tuan-tuan perasan tak? Dia kan ada aroma kan. Tuan-tuan makan sup kambing, ada rasa tak aroma kambing tu? Ada kan? Tuan-tuan makan sup lembu, kan ada aroma lembu tu, aroma kerbaunya, aroma ayam. Orang yang biasa makan babi, dia tahu ada rasa babi kat situ. Dia pelik kenapa orang Melayu ramai sangat makan kedai ni, ada babi dalam ni. Tak apalah. Lepas tu ada satu orang Melayu lagi di Beruas tu, dia buka kedai. Dia buka kedai mi hailam juga. Sedap juga. Orang Melayu ada yang pergi sana, ada lagi yang pergi kedai Cina tu. Bila tanya kat Cina tu kata apa? Saya tak kata pun halal. Itu jawapannya. Dia tak kata pun halal, dia tak tipu, dia berniaga. Tapi disebabkan orang Melayu ni dikira sedap punya. Babi tak babi, yang penting sedap. Tak apalah, cikgu Cina tu dia pergi makan kat kedai Melayu tu pula. Dia kata Melayu ni buat memang betul-betul sedap lah, cuma kurang babi je. Kurang babi je. Kalau ada babi, boleh lawan Cina depan tu. Jadi persoalannya, sampai sekarang saya tanya dekat kawan saya yang duduk di Beruas tu, ada lagi kedai mi halam tu? Ada lagi. Ramai. Melayu ada lagi. Ramai lagi. Sampai sekarang orang Melayu ramai lagi. Jadi soalannya, kenapa tak boleh makan babi? Itu dia. Tuan-tuan tahu ni, satu lagi sebelum saya lupa. Tuan-tuan pergi Speed Mart. Budak sekolah saya pun saya pesan. Keropok Doritos tu. Doritos. Speed Mart dia ada jual. RM12 kot Doritos tu. Doritos, saya pernah tengok, menarik tengok keropok ni, saya kelebek. Saya tengok tak ada apa. Halal tak ada. Keropok lain dah halal. Keropok yang lain semua ada halal. Dia diletak dengan keropok yang ada halal. Tak apalah. Betul, saya pun tak tengok-tengok, teringin nak beli, tengok tak ada halal, tak jadi beli. Saya balik, saya search, tengok. Rupanya kenapa dia tak minta halal? Pasal dia ada babi. Yang sebut ni bukan Facebook, yang sebut ni Majlis Ugama Islam Indonesia, MUI itu pula fatwa. Sama juga di Eropah, dia sebut ada perasa babi dalam keropok Doritos tu. Dia nak bagi naik sensasi pedas dia tu, sensation dia tu, nak bagi naik. Saya pesan kat anak murid saya, bila saya tengok tu, saya kata, dia dah tengok dah, yang keluar ni bukan badan biasa, badan-badan yang apa, yang berautoriti, yang mengatakan dalam dia ada babi. Tuan-tuan pernah makan ke belum ni? Pernah makan? Pernah? Semua tak pernah. Saya baik tuan-tuan. Kalau tuan-tuan makan rasa sedap ni, macam pedas dia tu. Yang ni tuan-tuan jaga. Saya pergi tahu kat anak murid saya, kata sedap ke makan? Dia kata sedap Ustaz. Kenapa sedap sangat? Tak tahu nak kata Ustaz, memang sedap kata. Ada babi dalam tu. Kat anak murid kata, betul ke Ustaz? Betul. Ini majlis ulama. Saya pesan kat anak murid saya, jangan beli. Sampai sekarang masih banyak lagi. Di Speed Mart kedai lain jarang ada. Di Speed Mart diimport terus kot. Yang sedihnya pasal apa? Dia bubuh sekali dengan ropok-ropok yang halal. Ropok ni ada halal, dia tak ada halal. Dia bubuh celah-celah tu. Jadi Doritos tu, Doritos yang segitiga tu. Baik, jadi tuan-tuan, pasal apa tak boleh makan babi? Nak kata tak sihat, sihat je dia makan babi. Memang betul, antara orang kata babi ni kotor, betul. Babi kotor, dia makan najis. Tapi babi yang diternak di Jepun, diternak di barat, babi dia betul lebih bersih daripada kambing yang kita bela. Kambing kita berlembuh dengan tai, tuan-tuan. Kambing yang dibelah babi yang dibelah di barat tu memang bersih. Itu yang bulu dia tu pun jadi putih melepak tu. Tak ada tai, dia pun cuci habis. Tak duduk dalam tai, tak makan tai, memang makan apa? Makan dedak je. Itu yang dia punya babi tu lawa ya. Tak ada berlemuh dengan tai apa. Cuba tengok orang yang belah kambing, kalau kat kampung-kampung tu tuan, berlemuh dengan tai ke badan-badan dia pun. Yang ngencin dia. Jadi nak jawab apa tuan? Saya tak cerita lagi hadis ni tuan. Saya pun tak boleh makan babi. Saya ingat macam saya cerita lah, tuan-tuan lupa kot. Tak cerita lagi no? Tak cerita lagi ya? Okey baik. Kenapa tak boleh makan babi? Dulu orang kata pasal apa? Pasal dia ada cacing. Cacing tu bakar dalam 100 darjah Celsius tak mati, bubur dalam sejuk pun tak mati, dengan tanah aja mati. Ada orang kata lah. Sampai sekarang ada orang sebut. Tuan-tuan jangan sebut lagu tu tuan-tuan.
Orang bukan Islam kalau dengar dia gelak kat tuan-tuan Pasal apa? Depa makan sampai hari ni depa lagi sihat pada orang Melayu. Yang banyak kecil manis, gaut, stroke orang Melayu. Betul tuan-tuan? Tak lakat lah. Depa sihat. Jepun tu saya sebut tu. Pulau Okinawa, pulau orang paling sihat di dunia memang makan babi lah. Jadi kenapa tak boleh? Jawapannya macam ni. Sebab tu pernah jadi perdebatan. Jangan sebut macam tu tuan-tuan. Kalau kita tak tahu, kita kata apa? Kerana Allah haramkan. Sebab tu ada satu pendakwah di Malaysia ni kan, dia dakwah di luar agak. Nama dia Brother Lim Joy Sun. Dia masuk Islam lama lah, Lim Joy Sun. Dia kata jangan sebut, dia kata dia lama masuk Islam, dia berdakwah, ramai dah orang Islam di tangan dia. Orang Melaka tuan-tuan. Dia tak tukar nama dia. Kekal nama dia Lim Joy Sun. Kenapa dia tak tukar? Dia kata banyak masyarakat Cina yang nak masuk Islam tapi dia pun tak jadi pasal nak kena tukar nama. Orang Cina ni dia sayang nama dia. Dia ada nama dia, nama keluarga dia dan nama keturunan dia. Ada 3 tu. Tan Chen Lok. Tidak kan? Mungkin Tan tu nama dia, Cheng tu nama bapak dia, Lok tu nama keturunan dia. Tu yang dia sayang tu pasal nama Cina dia mesti 3 kan? Dia 3. Dia sayang. Dia tu nama dia Lim Joy Sun, Firdaus Wong Wai Hun. Firdaus Wong Wai Hun pun dia tak buang nama, dia tambah Firdaus saja. Yang ni dia tak ubah langsung, dia Lim Joy Sun. Dia nak apa? Supaya orang Cina boleh masuk Islam. Tak wajib pun tukar nama tu. Dia pun risau hilang nama bapak dia dan nama keluarga dia. Tak apalah, dipendekkan ceritanya. Lim Joy Sun kata jangan sekali kata kat orang bukan Islam makan khinzir ni ada cacing nanti tak sihat. Ayah saya dia kata makan khinzir umur dah 80 lebih sihat walafiat. Umur dah 80 lebih sihat walafiat. Jadi pasal apa haram? Mesti ada hikmah kenapa Allah Taala haramkan babi. Benda ni pernah jadi perdebatan di Syria. Seorang pendakwah Syria Arab lah, pendakwah Kristian Arab Syria ni. Tuan-tuan tahu di Syria tu banyak Kristian banyak juga, terutama di Aleppo. Tapi kalau tuan-tuan tengok orang Arab ni susah tuan-tuan nak beza. Sebab tuan-tuan nampak muka Arab berjanggut dan orang Arab ramai tak pakai kopiah. Jadi kita tak nak beza kan, pakai baju sama, seluar, baju, jaket semua nampak lebih kurang sama. Rupanya dia Kristian. Dia pun kadang-kadang jumpa bagi salam, Assalamualaikum. Nama dia pun Ibrahim, Isa, Musa. Dia pun percaya semua nabi-nabi tu. Cuma dia pun tak ada nama Muhammad, tak ada lah. Nama nabi-nabi dia pun ada. Pernah seorang tu Kristian, ulama Kristian Arab Syria, dia tanya kat ulama Islam Syria, ulama di Syria, pasal apa tak boleh makan babi? Apa hikmah pengharaman babi? Apa hikmah pengharaman babi? Orang makan babi sihat dia. Kenapa Islam haramkan? Apa logiknya? Dia nak hentam Islam lah. Apa logiknya hukum Islam ni babi tu haram sedangkan makan sihat dia? Terbukti orang makan babi sihat. Saya ada seorang kawan saya masa saya mengaji di Qatar, orang Ukraine. Saya cembangan dengan dia tak ada agama, tapi mengaji di University of Qatar. Saya tanya kat dia, seronok tak duduk Qatar? Dia kata seronok. Qatar semua seronok. Duduk universiti free, bilik macam hotel, makan macam hotel, dapat duit 500 dirham setiap bulan, free semua. Sangat seronok. Cuma dia kata satu je kelemahan Qatar, dia kata yang dia tak suka. Dia tak suka Qatar pasal Qatar tak ada babi. Saya sampai sekarang saya terfikir, sedap sangat ke babi tu? Saya terfikir sedap sangat ke sampai dia kecewa di Qatar tak ada babi. Tak apalah, saya pendekkan ceritanya. Kenapa diharamkan makan babi? Kata ulama Syria ni, pandai tau. Dia kata kerana babi satu-satunya binatang yang tidak ada cemburu. Itu sebab. Dan manusia ni, apa yang dia makan akan memberi kesan pada jiwa dia. Jiwa dia, rohani dia. Dia ikut sikap binatang tu. Sebab tu kita tak boleh makan binatang yang kotor-kotor. Takut jadi pengotor. Betul tak? Benda yang kotor-kotor tak boleh makan. Cacing tak boleh makan. Betul tak? Ulat tak boleh makan. Benda tu kotor, takut jadi pengotor. Kita tak boleh makan binatang buas. Betul tak? Tak boleh makan rimau. Tak boleh makan ulat. Takut apa? Tak boleh makan buaya, ulat sawah. Sebab apa? Takut jadi perangai lagu tu. Ganas. Tak ada peri kemanusiaan pada orang lain. Burung, bukan semua burung boleh makan. Burung helang tak boleh makan. Burung yang ganas menyambar tu. Burung gagak tak boleh makan pasal kotor. Burung helang pasal dia ganas. Takut jadi perangai lagu tu. Burung hereng yang makan bangkai tu kan, tak boleh. Baik, jadi dikata sebab kita akan terikut binatang yang halal kita makan ni, dia tidak memberi kesan pada jiwa manusia. Tapi binatang yang diharamkan ni, dia boleh membentuk rohani manusia. Babi binatang yang tak ada cemburu. Makan babi akan menyebabkan manusia itu takkan cemburu. Tuan-tuan perasan tak?
Negara-negara yang mana banyak makan babi, macam Jepun saya sebut, memang dia banyak makan babi. Negara-negara lain lah yang bebas makan babi, negara tu sangat banyak video seks, betul tak? Website seks, video seks, banyak-banyak tuan-tuan. Pasal apa? Dia tak cemburu. Kalau ada cemburu tu pun hampir tak ada. Walaupun diberikan kesihatan, tapi hidup bergelumang dengan maksiat. Dia jadi tak cemburu. Itu negara-negara tu banyak menghasilkan benda-benda lucah. Jadi macam tak kisah pasal apa? Dah itu hidup dia apa? Dan ulama tu buktikan. Yang Kristian kata buktikan, dia nak buktikan. Dia kata tak apa. Esok kita jumpa. Esok dia buat main babi. Dia suruh bawa babi. Bawa 3 ekor babi. Babi yang pertama jantan, babi yang kedua jantan, babi yang ketiga betina. Bawa 3 ekor babi. Kita tengok betul ke tak betul. Dia bubuh pertama babi yang seekor babi jantan dan seekor babi betina. Bila bubuh babi jantan dan babi betina ni, dia mengawan lah. Mengawan macam biasalah binatang mengawan. Lepas tu dia bubuh seekor babi jantan yang lain. Kalau binatang lain tuan-tuan, memang dia akan hambat. Tuan-tuan pernah tengok ayam tak? Dia hambat. Pernah tengok kan? Ayam hambat. Saya tengok National Geography. Buaya pun sama tuan-tuan. Buaya dia hambat. Kau tu ke kawasan dia tuan-tuan, main binatang lain dia hambat. Singa pun sama. Lawan sampai boleh mati. Ini pasangan dia. Dia takkan benarkan orang lain sentuh. Itu sifat mulia peribadi yang ada pada makhluk tuan-tuan. Tapi babi lain, bila bubuh jantan lain, rupanya apa? Jantan tu yang pergi kat jantan tu, dia merangsang jantan tu supaya apa? Supaya mengawan dengan betina tu. Dia boleh kongsi dengan keadaan harmoni tuan-tuan. 2 ekor babi boleh berkongsi secara harmoni untuk apa? Untuk mengawan dengan betina tu. Malah kalau letak jantan dengan jantan pun jadi babi ni, saling merangsang. Itu yang jadi homoseksual dan sebagainya. Sikap tu tuan-tuan. Tak boleh makan babi. Ni nampak di sini cemburu tuan-tuan. Manusia wajib ada cemburu, wajib. Tapi janganlah cemburu sangat. Nanti dah kan cemburu tak. Suami pergi kedai janda tu membalik mengamuk dah. Itu dah mengarut sangat dah. Isteri bekerja tuan-tuan, biasalah duduk kat kaunter, orang tanya dia jawab, balik-balik kena maki hamun, marah. Itu dah mengarut dah sangat. Pada-pada lah tuan-tuan, kena uruslah perasaan. Perasaan marah, wajib ada marah, tapi kena urus. Marah kalau orang buat maksiat, anak buat maksiat, isteri buat maksiat, kita kena marah, wajib marah di situ. Tapi janganlah marah kat orang sampai pergi bunuh orang, sampai melampau batas. Kena uruslah benda tu, letak sesuatu di tempatnya, jangan melampau batas. Baik. Jadi tuan-tuan, dan lagi satu tuan-tuan, tuan-tuan rasalah sekarang ni tuan-tuan, isu yang agak besar di Malaysia ni baru nak masuk. Di barat sekarang dah ada babi yang dihasilkan di dalam makmal, daging. Bukan daripada ni lah, dia dihasilkan daripada tumbuhan. Saya tak tahulah macam mana canggihnya teknologi sekarang ni. Dia daging tu bukan daripada binatang, daripada tumbuhan. Dia guna sel lagu mana tahu. Daripada tumbuhan, dia masuk dalam makmal, dia boleh buat daging kambing rasa macam kambing sebiji. Mereka boleh buat dalam makmal daging lembu, tak payah sembelih lembu. Dia buat dalam makmal daripada sel-sel tumbuhan. Boleh apa? Boleh jadi daging lembu sebiji, rasa macam lembu sungguh. Rasa bentuk dia tuan boleh tengok di YouTube ada. Dan yang lagi sedih, dia boleh buat daging babi. Daging babi itu bukan daripada babi, daripada mana? Daripada tumbuhan yang mereka olah dalam makmal, macam mana mereka buat tanpa melibatkan babi langsung, tak melibatkan sel babi pun. Dan mereka boleh buat daging tu rasa macam babi. Soalannya tuan-tuan, boleh makan ke tak boleh? Pulau Pinang baru nak masuk, saya tengok tahun ni kan, baru dia nak buat. Dia ada bagusnya apa? Dia akan jadi murah lah. Betul tak? Daging lepas ni akan jadi murah. Daging kambing, daging lembu akan jadi murah. Pasal apa? Tak perlu sembelih lembu, tak perlu sembelih kambing. Tapi jadi satu isu kecilnya apa? Babi lagu mana? Itu masalah dia. Nak kata haram, dia bukan daripada babi, dia daripada tumbuh-tumbuhan. Nak kata halal, rasa macam babi sungguh. Macam mana tuan-tuan? Halal ke haram? Halal kot ustaz tu. Ada can nak makan. Saya tak tahu. Tanya saya tak tahu. Wallahualam. Memang saya baca-baca, last sekali kesimpulannya perlu kepada fatwa.
Maksud dia ulama mungkin kena ramai duduk tentang fatwa ni, bukan senang buat. Kalau di Perak ni berapa puluh orang, ada tok guru, profesor, ulama pondok bincang bab usul fiqh. Fatwa kadang-kadang berbeza-beza, betul tak? Fatwa negeri ni tak sama dengan negeri sana, fatwa Eropah tak sama dengan fatwa Mesir dan sebagainya. Dia perlu kepada fatwa. Dan kita orang awam boleh kita tengok fatwa mana yang lebih kuat, yang boleh diamalkan. Nah. Tapi tuan-tuan rasa daging babi macam apa? Rasa daging babi macam apa? Tak tahu lah ustaz, tak pernah makan. Betul lah, tuan-tuan tak pernah makan. Tapi rupa dia tuan-tuan, dia tuan-tuan boleh tengok dekat internet lah tuan-tuan, kat YouTube ada kan. Tapi jangan tuan-tuan tengok dia meleleh-liok pula. Dia sedap pula ni. Apa rasa dia macam orang tuan-tuan. Rasa daging babi macam mana daging orang. Macam mana ustaz tahu? Ustaz pernah makan ke? Bukan, saya tak pernah lah makan dua-dua daging tu. Tapi yang tahunya sebab suku Aztec di Mexico, suku orang asli Aztec di Mexico ni, mereka makan apa? Mereka makan orang. Mereka tiap-tiap tahun mereka ada satu ritual makan orang. Alah dia buat, alah tuan-tuan boleh tengok filem orang cerita Red Indian, macam cerita Red Indian. Dia bukan Red Indian, dia suku asli Mexico tu. Dia ada macam satu piramid kecil. Dia akan ambil seorang, siapa yang merelakan diri untuk menjadi korban untuk Tuhan. Biasanya orang berebut-rebut nak jadi. Sebab apa? Sebelum dikorbankan tu, orang layan dia macam raja, bagi makan sedap, bagi segala kemewahan pada dia. Sampai masa ni yang dijanjikan, dia bawa dia naik atas tu, dia ikat tangan dia, tangan dan kaki, dan dia kerak dada dia, buat keluar jantung dia, hidup-hidup. Hidup-hidup ni, dia kerak, buat keluar jantung, angkat. Biar dia mati. Dah mati, dia pun buat gulai. Saya tak tahulah buat gulai lah kot, buat sate ke. Dia pun makan satu kampung tu. Semua pakat makan daging orang. Bila datang Spanyol tawan Mexico, penjajah tengok, mana boleh makan orang. Penjajah ni memanglah jahat tuan-tuan. Tuan-tuan tahu, dalam banyak-banyak penjajah mana yang baik sikit? Penjajah ni semua jahat, tak ada yang baik. Bila jajah negara orang, jahat lah. Betul tak? Kenapa main jajah negara orang? Yang baik sikit tuan-tuan, British. Yang baik sikit. Jahat juga tapi baik sikit. Berbanding dengan Belanda, Portugis, itu lebih jahat lagi. Tuan-tuan tengok orang Melayu kata apa? Macam Belanda minta tanah. Kan orang Melayu. Sebab apa? Belanda ni kalau dia mai, dia ambil semua, dia tak bagi habuk pun kat tuan-tuan. Itu panggil Belanda. British dia tak lagu tu. Memanglah dia ambil hasil bumi, tapi dia bagi kat tuan-tuan gaji. Dia bagi kat tuan-tuan bekerja. Belanda tak macam tu. Dia memang lanyak sungguh. Tu orang kata macam Belanda minta tanah. Bukan macam British. Memang kejam, tak beri kemanusiaan. Tengok British tuan-tuan, sebelum nak tinggalkan negara kita, dia buat apa? Dia tinggalkan dengan perlembagaan dia, betul tak? Dengan sistem kehakiman dia, tinggal dengan apa? Kereta api dia buat tu, dengan apa? Padang lalang punya apa tu? Ayak tu, British buat tu. Yang ayak masuk ke dalam tu. Tu apa nama? Cintai kat padang lalang tu. Itu British buat tu, bawah sungai. Tu peparitan tu, kolam Bukit Merah British yang buat. Pasal apa? Supaya kita boleh menanam padi. Sebelum nak tinggal, supaya masyarakat boleh tanam padi, boleh hidup, ada bandang, ada sistem yang lengkap, baru dia tinggal. British ni kira bagus sikit lah, walaupun jahat-jahat lah tuan-tuan. Mana ada penjajah baik, tapi bagus sikit bandingkan penjajah-penjajah yang lain. Spanyol ni walaupun dia jajah, tapi dia tengok tak boleh lah makan orang. Ini bercanggah dengan peri kemanusiaan. Maka penjajah kata kalau nak buat juga, guna daging babi. Mereka dah makan orang dah berpuluh-puluh tahun, dah ratus tahun. Spanyol tak bagi, nak buat makan babi. Mereka pun tak buat, tangkap babi, dia buat macam tu. Buat sate ke babi tu. Lepas dia makan babi, dia kata apa? Semua kata apa? Rasa dia macam orang. Rasa daging babi, rasa macam daging orang. Sebab tu tuan-tuan tengok ada orang yang makan orang. Betul tak? Ada beberapa kes yang makan orang. Orang yang dah makan orang ni, dia tak mau makan lain lah, dia nak makan orang. Tuan-tuan boleh baca di internet, kanibal. Banyak kes dia layan orang baik je. Orang masuk rumah dia, rupanya bawah dia tu periuk panas. Orang tu tidur, dia bagi terbalik, masuk dalam periuk panas terus. Dia senang, dia makan sup orang. Dia dah biasa makan orang, dia tak mau yang lain lah. Baik tuan-tuan, tak apalah. Itu cemburu tuan-tuan. Itu pertama, pandangan ulama kata cemburu itu macam kata Ibnu Furak. Cemburu ni maksudnya Allah Ta'ala, Tuhan yang sangat-sangat melarang kita melakukan benda yang diharamkan. Kenapa Allah Ta'ala larang? Kerana Allah Ta'ala sayang pada kita. Sebab mana ada benda haram yang elok? Kita bagi tahu benda haram apa yang elok? Berjudi elok ke berjudi tuan-tuan? Berjudi tak elok.
Saya tengok orang Cina kadang-kadang yang bagus-bagus kan, dia tulis ulasan apek Cina apa semua. Dia sebut dia antara orang Cina yang bukan Islam. Dia menyokong judi itu memang patut diharamkan. Dia sebagai peguam Cina, dia banyak dah urus masalah di kalangan bangsa Cina yang bukan Islam. Pasal apa? Suami minum arak, berjudi, kalah, pukul anak bini. Banyak dah kes dia jumpa yang ulasan apek Cina kat Facebook tu. Dia peguam. Dia sangat setuju, dia kata, bila Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu tak bagi apa, lesen judi kan. Dia orang Cina bukan Islam. Dia sangat setuju. Dia kata dah banyak kes dah dia jumpa. Jadinya pergaduhan, pukul anak bini pasal apa? Minum arak, kalah judi. Judi tak elok. Riba elok, riba tak elok. Menindas, mananya elok? Berzina elok, berzina. Nafsu suka berzina, tapi berzina tak elok. Pasal kita tak tahu keturunan. Siapa bapa kita? Siapa ayah kita? Orang tak tahu keturunan. Siapa mak, siapa apa? Anak dia yang sebenar. Rosak nasab, mencuri. Islam mengharamkan mencuri. Curi elok ke? Tuan-tuan betul mencuri tak elok. Rasuah tak elok. Bunuh orang tak elok. Tang mana benda haram yang elok, tuan-tuan bagi tahu saya. Benda tu haram tapi elok. Mana tuan-tuan? Saya tak pernah jumpa lagi. Saya fikir benda tu haram dan dia elok. Saya tak pernah jumpa. Dia haram, dia mesti tak elok, tuan-tuan. Baik. Sebab tu Allah Ta'ala ni sangat sayang pada hamba dia. Kenapa Allah Ta'ala haramkan kita buat benda yang haram? Kerana Allah Ta'ala sayang sungguh pada kita. Jangan buat benda itu merosakkan diri kita sendiri. Macam tuan-tuan cemburu, sayang bini tuan-tuan cemburu dia sembang dengan lelaki lain, ataupun isteri sayang sungguh kat suami kan, cemburu tengok suami duk keluar dengan perempuan lain, contohnya lah. Pasal apa? Sayang. Allah Ta'ala sangat sayang. Baik, jadi kata Ibnu Furak, cemburu Allah di sini kerana Allah Ta'ala sangat larang kita melakukan benda yang haram. Itu pandangan dia. Pandangan yang kedua mengatakan cemburu ini satu sifat daripada sifat Allah yang layak bagi zat Allah. Ada dua pandangan lah. Tapi bukan cemburu macam kita lah. Cemburu macam kita ni di hati kan, rasa cemburu naik, macam rasa di hati. Cemburu Allah bukan begitu. Cemburu Allah ulama sebut seperti mana yang layak dengan kebesaran dan keagungan Allah. Tapi saya dalam benda ni saya lebih nampak apa yang disebut oleh Ibnu Furak tu lebih tepat. Sebab memang kadang-kadang Allah Ta'ala sebut satu sifat dan kemudian Allah Ta'ala jelaskan sifat tu. Ada dalam satu hadis Allah Ta'ala kata, sesungguhnya aku sakit, kenapa tak ziarah? Kemudian hamba tu berkata, wahai Tuhan, sesungguhnya engkau Tuhan, bagaimana aku nak menziarah engkau? Kata Allah, sesungguhnya ada seorang hamba aku yang sakit di kampung sekian dan sekian, kenapa tak ziarah dia? Makna dia apa? Allah Ta'ala sebut dalam hadis Qudusi tu, aku sakit, tapi aku sakit ni merujuk pada siapa? Hamba Allah yang sakit. Jelas bukan seperti yang kita faham. Dia ada takwilan dia. Dia ada makna yang lain. Macam Nabi SAW sebut kat isteri Nabi kan. Nabi kata, di kalangan kamu ni yang akan cepat mengikuti aku. Setelah Nabi meninggal, dia meninggal dulu. Isteri Nabi kan ramai. Masa Nabi meninggal dunia ada 9 isteri Nabi. Nabi bagi tahu, yang cepat ikut Nabi, meninggal bersama dengan Nabi di alam barzakh, siapa dia? Dia sebut yang paling panjang tangan, atwalukunna yadan, yang paling panjang tangan. Nabi sebut di kalangan kamu yang paling panjang tangan lah, dia akan bersama aku. Setelah aku meninggal, tak lama dia meninggal, menyusuli Nabi SAW. Bila Nabi SAW wafat, isi Nabi semua ingat Nabi sebut apa? Yang paling panjang tangan. Semua pakat sukat tangan, tak tangan kat dinding sukat. Siapa paling panjang? Dia tengok yang paling panjang Maimunah kot. Dia sangka Maimunah lah meninggal dulu pasal tangan dia paling panjang. Rupanya bukan Maimunah. Yang meninggal dulu adalah Zainab binti Jahshin. Sedangkan Zainab binti Jahshin tangan dia tak panjang macam Maimunah. Ramai isi Nabi yang lagi panjang. Rupanya maksud Nabi tu yang paling panjang tangan itu secara majaz. Itu bahasa Arab. Bahasa Melayu kalau kita kata panjang tangan, apa makna dia? Kuat curi. Arab lain. Dia tak sama. Arab kalau kata panjang tangan, makna dia kuat bersedekah. Memang Zainab binti Jahshin isi Nabi yang paling kuat bersedekah. Dia kerja, dia ambil gaji. Kerja apa? Dia ambil upah menjahit. Orang bagi baju, dia jahit. Dia dapat duit, dia bersedekah. Dia makan sikit, dia sedekah. Dia makan sikit, dia sedekah. Itulah hidup dia. Dia ambil upah, dapat upah bagi sedekah, dan dia makan sikit pada hasil tu. Dialah yang paling cepat menyusuli Nabi setelah Nabi SAW wafat. Nampak? Nabi sebut panjang tangan, tapi bukan panjang macam kita faham. Panjang tu apa? Simbolik pada sifat yang layak, iaitu apa? Pemurah. Jadi cemburu di sini ada ulama kata begitulah. Dia cemburu yang layak bagi Allah, bukan cemburu yang ada pada makhluk.
Bukan yang ada macam tuan-tuan rasa di hati tuan-tuan cemburu. Bukan begitu cemburu Allah. Cemburu Allah seperti mana yang layak dengan kebesaran dan keagungannya. Satu lagi pandangan kata tak, cemburu itu macam Ibnu Furak sebut. Allah Ta'ala zat yang paling melarang kita melakukan dosa. Baik tuan-tuan, kemudian panjang ni hadis 65 ni. Hadis 65 ni saya ingat tak ada ni, tapi saya baca lah tuan-tuan. As-sadis, hadis yang ke-65. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Hurairah juga sama tuan-tuan. Annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia mendengar Nabi SAW berkata, inna thalathatan min bani Israel, ada 3 orang di kalangan Bani Israel. Ini cerita tuan-tuan, Nabi cerita kat para sahabat. Sungguhnya dahulu ada 3 orang daripada Bani Israel. Siapa Bani Israel ni? Kalau sekarang ni orang Yahudi lah tuan-tuan. Yang tuan-tuan tengok di Palestin yang melakukan banyak kejahatan, dosa, bunuh rakyat Palestin, depa tu Bani Israel lah tu. Siapa Bani Israel? Anak cucu Israel. Siapa Israel tuan-tuan? Siapa? Ya, Nabi Yaqub alaihissalam. Orang putih kata Jacobs. Pernah makan biskut Jacobs? Jacobs tu Yaqub lah. Kan ada biskut Jacobs. Orang Kristian panggil Jacobs. Jacobs tu merujuk kepada Nabi Yaqub. Isaac, dengar Isaac Newton. Isaac tu Ishak. Biasa dengar nama Abraham Lincoln tu, bapa kemerdekaan Amerika tu kan. Satu pemikir hebat lah Abraham Lincoln. Abraham apa nak Abraham? Ibrahim. Adams merujuk kepada Adam. David David apa? Daud. David Beckham, Daud. Baik, tak apa. Jadi tuan-tuan, mereka ni anak cucu Nabi Yaqub. Anak cucu Nabi Yaqub, sekalipun mereka anak cucu Nabi Yaqub, bukan makna mereka baik. Kita pun tuan-tuan, dia bukan makna kita ni keturunan Nabi dan kita jadi baik. Banyak orang kan ada salah faham. Kita sekurang-kurangnya berapa Nabi tuan-tuan keturunan kita? Pertama Nabi Adam, itu bapa kita. Semua keturunan Nabi Adam. Yang kedua siapa? Nabi Syith. Semua keturunan Nabi Syith. Kenapa saya kata semua manusia atas dunia ni keturunan Nabi Syith? Sebab Nabi Adam satu-satunya anak Nabi Adam yang ada keturunan Nabi Syith. Nabi Syith itu anak Nabi Adam. Dialah satu-satunya anak Nabi Adam yang ada zuriat. Sampai hari ni kat dunia yang penuh ni zuriat Nabi Syith alaihi salam. Yang ketiga Nabi Nuh. Sebab ni tuan-tuan semua ni, tuan-tuan tengok orang daripada banyak bangsa, tak kira lah bangsa apa pun, bangsa Cina ke, bangsa India ke, bangsa apa-apa pun, tuan-tuan tengok dia, tuan-tuan berkongsi dengan Nabi Nuh, Tok Wan dia. Pasal apa? Nabi Nuh AS kan dia dakwah 1000 tahun, 950 tahun. Jadi yang beriman tu lebih kurang 82, tak sampai 100 lah, 82 lebih kurang. Dia naik kapal dengan Nabi Nuh, anak Nabi Nuh, anak-anak Nabi Nuh, kaum dia yang beriman, dia duduk atas kapal tu. Bila kapal itu wastawat alal judi, kapal itu berlabuh di bukit Judi, lepas banjir dia akan datang wabak, meninggal semua tuan-tuan. Semua pengikut Nabi Nuh yang beriman semua meninggal dunia, semua. Dan termasuklah yang meninggal tuan-tuan siapa? Anak Nabi Nuh yang tak beriman kan. Siapa anak Nabi Nuh yang tak beriman? Kanaan tak beriman. Kanaan waktu kapal itu di sini menjadi bukti tuan-tuan. Siapakah keluarga Nabi yang kita duk selawat dalam selawat tu? Kan kita selawat kan? Ya Allah, limpahkanlah selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarga Muhammad. Siapa keluarga Muhammad tu? Siapa keluarga dia? Itu ada perbahasan di kalangan ulama tuan, panjang perbahasan ulama. Tak apa tuan-tuan, tapi saya nak sebut kat tuan-tuan, Allah janji kepada Nabi Nuh, Allah akan menyelamatkan siapa? Semua keturunan semua keluarga Nabi Nuh. Itu janji Allah pada Nabi Nuh. Bila datang banjir satu muka bumi, Allah akan selamatkan Nabi Nuh dengan keluarganya. Bila Nabi Nuh AS naik kapal, Nabi Nuh terkejut. Pasal apa terkejut? Tengok anak dia tak naik kapal. Kanaan tak naik kapal. Tu anak dia betul itu, memang daripada benih dia. Isteri Nabi Nuh pun tak naik, anak dia pun tak naik. Anak duduk berenang. Nabi Nuh kata, ya bunay yarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku yang aku sayang, bunaya ni, wahai anakku yang aku sayang sangat, mailah naik kapal sekali, jangan bersama dengan orang yang kafir.
Apa kata anak dia? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Wahai ayah, saya akan pergi ke gunung dan gunung akan menyelamatkan aku daripada air. Nabi Nuh duk pujuk dia ni. Wa hala bainahumal mawj fa kana minal mughraqin. Tengah pujuk-pujuk, ombak mai, pum, telan anak dia. Nabi Nuh termenung. Allah janji nak selamatkan aku dan semua keluarga aku. Dia anak aku. Nabi Nuh berdoa pada Allah, inna bni min ahli wa inna wa'dakal haqq ya Allah. Anak aku itu daripada keluarga aku. Benih aku tu anak aku betul, darah daging aku, dan janji kamu pasti benar. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik. Dia bukan daripada keluargamu. Dari segi darah daging betul, dari segi biologi. Tapi di sisi Allah, Allah Ta'ala tak anggap dia keluarga Nabi Nuh. Allah Ta'ala tak anggap. Sekalipun keturunan darah daging Nabi Nuh, Allah Ta'ala tak anggap dia keluarga Nabi Nuh. Pasal apa? Innahu amalun ghairu salih. Pasal amalan dia tak bagus. Islam bukan agama kroni. Betul tak kan? Ini disebabkan keluarga dia ni dia bagus. Keluarga dia ni dan dia confirm syurga. Islam bukan agama kroni. Kronism tuan-tuan, kroni bukan. Habis tu siapa keluarga Nabi Nuh? Keluarga Nabi Nuh tu semua kaum yang beriman dengan dia, sekalipun tak ada kaitan darah daging dengan dia. Faham tak? Itu dianggap di sisi Allah sebagai keluarga Nabi Nuh alaihi salam. Sekalipun dia tak beriman dengan Nabi Nuh alaihi salam, tapi depa apa? Depa bukan apa? Depa bukan darah daging Nabi Nuh, tapi depa beriman dengan Nabi Nuh. Allah anggap mereka keluarga Nabi Nuh alaihi salam. Sebab itu pandangan paling kuat yang kita duk selawat selalu ni, Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah, limpahkanlah selawat dan salam kepada Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarga Muhammad. Pandangan Imam Al-Qurtubi dan Imam Nawawi dan ramai lagi ulama, pandangan inilah yang saya pilih pandangan paling kuat. Ramai ulama sebut pasal apa? Siapa masuk keluarga Muhammad di sini? Seluruh umat Nabi yang bertakwa. Seluruh umat Nabi. Siapa yang umat Nabi Muhammad SAW dia bertakwa, tahu bertakwa? Tinggal segala benda yang haram, buat segala yang wajib dengan ilmu. Segala yang wajib ni buat dengan ilmu dan ikhlas, tinggal segala benda yang haram ikhlas kerana Allah. Itu hamba Nabi, itu umat Nabi yang bertakwa. Masa dia selawat, selawat tu dapat sekali pada dia. Boleh? Itulah pandangan Imam Nawawi. Macam kisah Nabi Nuh alaihi salam, anak dia tak dianggap. Pasal apa? Amalan dia tak bagus. Ada pandangan kata tak, dia hanyalah keluarga Abbas. Ini pandangan kuat. Kuat jugalah empas tu. 4 keluarga. Keluarga Abbas, keluarga Aqil, keluarga apa? Aqil, keluarga Ja'far dan keluarga Ali. Ali bin Abi Talib. Abbas ni pak saudara Nabi. Ja'far abang Sayyidina Ali. Aqil abang Sayyidina Ali, adik Sayyidina Ali. Ali Sayyidina Ali lah. Jadi keturunan mereka ni lah Ahlul Bait. Yang bid'ahnya dianggap Ahlul Bait hanyalah Hasan Husin dan ke bawah, bid'ah dalalah. Bid'ah dalalah tuan-tuan. Bid'ah dalalah. Siapa yang sebut? Dalam hadis riwayat Imam Muslim jelas. Keluarga Nabi ni yang Nabi suruh kita jaga hubungan dia, tu keluarga Abbas tu. Nampak hadis riwayat Muslim pada Zaid bin Aslam. Keluarga Ja'far, keluarga Aqil dan keluarga Ali. Semua keturunan ni termasuk dalam Ahlul Bait. Setengah ulama kata bukan itu, termasuk Bani Hashim lagi dengan Bani Abdul Muttalib, ada pandangan. Jadi jangan buat bid'ah tuan-tuan. Kalau orang kata hanya daripada jalur Hasan dan Husain, bid'ah dalalah. Kulli bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Itu tak canggah dengan nas. Dia telah menafikan hak keluarga Abbas, keluarga Aqil dan keluarga Ja'far ni satu kezaliman. Tuan-tuan bisa dengar kerajaan Bani Abbasiyah yang merintah 500 tahun. Kerajaan Bani Abbasiyah tu kerajaan Ahlul Bait. Kerajaan keturunan Nabi SAW, Harun Ar-Rashid, Mu'tasim, Al-Wasiq. Itu keluarga ahli bait Nabi. Tapi macam mana boleh ada kefahaman hanya Hasan dan Husain daripada orang Yahudi, Abdullah bin Sabah? Pasal apa? Dia nak pecah kaum umat Islam. Oh, tak masuk dengan yang ni, yang lain jahat. Perang, saling menghina sahabat dan sebagainya. Yang lagi jahat lagi, dia kata apa? Husain saja, daripada Husain ni. Husain, Ja'far Abu Bakar daripada Husain, kemudian Musa Al-Kazim, Ja'far As-Sadiq, kemudian apa lagi? Turunan ke bawah sampailah kepada Mahdi Al-Muntadhar. Yang ni tak ada tuan-tuan. Mana keturunan Hasan? Hasan juga banyak keturunan dia. Sayyidina Hasan, abang pada Sayyidina Husain. Dia anggap itu ya tuan-tuan. Ja'far As-Sadiq, kemudian Musa Al-Kazim, kemudian Muhammad Al-Baqir,
Turun sampailah pada hak yang ke-12 tu. Mana adalah hadis. Itu lebih bid'ah daripada orang Parsi pula. Pasal Husain berkahwin dengan seorang wanita Parsi. Jadi dia anggap keturunan itu saja. Pasal dia bercampur dengan darah Parsi. Padahal adalah hadis Nabi sebut umum. Dan yang paling kuat seperti mana saya sebut. Tuan-tuan boleh pegang yang dalam hadis Imam Muslim. Keluarga 4 keluarga tadi tu. Ataupun tuan-tuan boleh pegang macam mana dalam Quran sebut. Seluruh umat Nabi Muhammad SAW yang bertakwa termasuk dalam umat Nabi, keluarga Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad pernah panggil semua keturunan Nabi. Nabi panggil. Hadis yang sahih. Nabi panggil Fatimah, panggil Ali, panggil Hasan, panggil Husain, panggil Ja'far, panggil Aqil, panggil Abbas, panggil semua. Semua keturunan Nabi Nabi panggil. Nabi kata apa? Nabi kata janganlah nanti pada hari kiamat orang selain pada kamu ni datang bawa amalan. Tidak, bawa puasa, bawa haji, bawa sedekah, bawa macam-macam amalan. Hampa datang bawa nasab Tak, wahai Rasulullah, aku ni keturunan kau. Nabi Muhammad kata jangan buat lagu tu. Jangan orang ni mai bawa amalan banyak, apa mai bawa nasabnya. Kami ni keluargamu wahai Rasulullah. Kemudian Nabi kata apa? Hadis yang menjadi kayu ukur tuan-tuan. Man batta bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang amalan dia lambat, amalan dia lambat, sembahyang sunat malas, sedekah malas, tahajud malas, mengaji malas, malas dan malas. Siapa yang amalan dia lambat, nasab dia takkan tolong dia. Jelaslah. Nasab dia takkan tolong dia. Sebab tu ada je anak Nabi. Anak Nabi Adam ada tak ahli neraka ada? Qabil ahli neraka kan? Nabi Nuh yang saya sebut Kanaan tadi tu. Ada tak keluarga Nabi yang masuk neraka? Ada Abu Lahab. Abu Lahab pak saudara Nabi betul tu. Abang pada ayah Nabi. Kuat tuan-tuan. Dari segi nasab kuat tak kuat? Kuat lah. Pak saudara kan boleh menikah kan? Betul tak? Pak saudara boleh menikah kan? Kalau kita tak ada pak saudara boleh nikahkan anak kita. Kuat tu nasab Abu Lahab dengan Nabi sangat kuat. Baik. Jadi tuan-tuan Abu Lahab kita duk baca tabbat yada abi lahabi wa tab. Kita baca dalam Quran dia ahli neraka. Jadi baik ke buruk tuan-tuan semua bergantung kepada amalan masing-masing. Tak kira lah dia keturunan apa pun. Semua yang ada kat dunia ni semua keturunan Nabi Muhammad, semua keturunan para Nabi tuan-tuan. Tak kira Nabi, semua keturunan Nabi tuan-tuan. Cuma ada keturunan Nabi Muhammad SAW, ada keturunan Nabi ni, ada keturunan Nabi ni, macam-macam keturunan lah tuan-tuan. Bani Israel yang tuan tengok di Palestin tuan-tuan, yang jahat-jahat tu, yang bunuh umat Islam Palestin, mereka adalah keturunan para Nabi-Nabi. Banyak Nabi di kalangan mereka. Tuan-tuan cuba tengok 25 rasul, berapa ramai di kalangan Bani Israel. Yaqub, Yusuf, Ayub, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Zulkifli, Isa apa? Yahya, Zakaria, Isa, Maryam ni. Ini semua Bani Israel, ramai, majoriti Bani Israel. Depa bila sebut Bani Israel, tok nenek depa para nabi dan rasul. Sehingga kan dalam Quran Allah Taala sebut, ya Bani Israel izkuru ni'mati alaika, wahai Bani Israel ingatlah nikmat aku ke atas kamu. Iz ja'ala fikum anbiya, ketika mana aku jadikan kebanyakan nabi daripada kamu. Bani Israel tok nenek dia siapa? Tok nenek dia nabi-nabi. Tapi adakah dia jadi baik sebab tok nenek dia nabi-nabi? Tak, jahat-jahat lah. Baik buruk sebab tu dalam Quran bila ahli syurga diikat dengan apa? Kita baca Quran, ahli syurga apa ciri ahli syurga? Dua. Tuan-tuan baca berkali-kali dalam Quran, itulah ciri ahli syurga. Tak ada dua ni dia bukan ahli syurga. Apa ciri ahli syurga? Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Pasal tak? Banyak ayat dia. Sesungguhnya orang yang beriman, apa nak beriman? Akidah dia betul. Beriman pada Allah, para rasul, hari kiamat, akidah dia betul. Wa 'amilus solihat. Jangan sekadar beriman, dia juga beramal soleh, puasa, haji, zakat, apa semua buat. Itu dua ciri ahli syurga. Kalau ahli syurga ni kerana keturunan sekian dan sekian, tak adil. Sedangkan Allah Ta'ala maha adil. Baik, habis tuan-tuan. Akan datang kita sambung hadis ni lah. Panjang hadis ni, kalau tuan tengok hadis ni panjang. Saya ingat kena dua perjumpaan bah. Memang kena awal perjumpaan tu saya kena baca cepat buh habis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al minna syaqiyyan wala mahruma wala mathuda. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi. Barakallahu, walhamdulillahi rabbil alamin.